Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Fasihah binti Abdul Sani, nombor metrik 09403. Hari ini kepada saya akan menerangkan tentang apa itu mahkamah khas dan jenis-jenisnya. Saya akan menerangkan tentang apa itu mahkamah khas. Pertama sekali, mahkamah khas merupakan institusi penting dalam sistem keadilan negara yang bertujuan untuk menangani kes-kes tertentu dengan fokus yang lebih mendalam dan khusus. Mahkamah ini dikenali sebagai mahkamah khas disebabkan oleh kes-kes di dalamnya yang tidak terletak dalam hierarki mahkamah awam yang biasa digunakan di Malaysia. Jadi, terdapat pelbagai jenis mahkamah khas yang ditubuhkan di Malaysia. Antaranya termasuklah mahkamah syariah, mahkamah khas raja-raja, mahkamah khas perusahaan, mahkamah khas kanak-kanak, mahkamah khas tentera dan mahkamah khas anak negeri. Mahkamah khas anak negeri ada nama lainnya iaitu mahkamah khas peribumi. Bagi jenis yang pertama, mahkamah syariah. Mahkamah syariah merupakan antara mahkamah khas yang paling penting. Mahkamah syariah ialah institusi kehakiman yang membicarakan serta menjatuhkan hukuman ke atas orang Islam bagi kesalahan sivil dan jenayah agama mengikut bidang kuasa yang telah diperuntukkan. Ianya juga telah diberi bidang kuasa yang berasingan daripada mahkamah sivil dan dijadikan bebas daripada campur tangan mahkamah biasa. Sistem mahkamah syariah mempunyai bidang kuasa ke atas orang Islam dalam hal undang-undang keluarga dan pemeliharaan agama. Secara amnya, ia hanya boleh dijatuhkan hukuman penjara tidak lebih dari 3 tahun, denda sehingga RM5,000 atau sehingga 6 sebatan. Terdapat 3 peringkat mahkamah iaitu mahkamah rayuan, mahkamah tinggi dan mahkamah bawahan. Sistem kehakiman syariah di Malaysia mempunyai bidang kuasa yang jelas dalam menangani kes-kes sivil dan jenayah yang berkaitan dengan aspek kehidupan beragama. Dalam aspek sivil, mahkamah syariah memainkan peranan penting dalam membicarakan kes-kes seperti pertunangan, perkahwinan, perceraian serta hak-hak terhadap anak. Isu-isu berkaitan dengan wakaf dan warisan harta pusaka juga turut diberi perhatian. Pada sisi jenayah, mahkamah syariah memainkan peranan yang kritikal dalam menangani pelbagai kesalahan seperti perkahwinan poligami, ketidakpatuhan pembayar fitrah dan zakat kepada Baitul Mal serta kesalahan berkaitan dengan anak angkat. Selain itu, isu-isu seperti persetubuhan haram, ketidakpatuhan berpuasa, judi, jualan minuman keras serta pelanggaran syariah lain turut menjadi fokus dalam bidang kuasa jenayah mahkamah syariah. Pentadbiran keadilan di mahkamah syariah melibatkan kaki tangan yang terdiri daripada mahkamah rayuan syariah, mahkamah tinggi syariah dan mahkamah rendah syariah. Panel rayuan mahkamah syariah sering terdiri daripada hakim-hakim mahkamah awam dan hakim mahkamah tinggi syariah negeri-negeri yang berbeza. Mahkamah tinggi syariah memiliki kuasa untuk mengenakan hukuman seperti penjara, denda, merotan atau kombinasi di atas dalam kes jenayah. Bagi kes sivil, mahkamah ini dapat menangani pertikaian yang menyebabkan jumlah melebihi RM50,000. Sebaliknya, mahkamah rendah syariah mempunyai bidang kuasa dalam mengenakan hukuman yang lebih ringan seperti penjara tidak melebihi 6 bulan atau denda tidak melebihi RM1,000 untuk kes jenayah dan menangani pertikaian sivil yang melibatkan jumlah tidak melebihi RM50,000. Kesimpulannya, mahkamah syariah di Malaysia memegang peranan penting dalam menjaga dan menegakkan hukum Islam, membicarakan kes-kes sivil dan jenayah dengan mengikut bidang kuasa yang terperinci serta menentukan hukuman yang sesuai dengan prinsip-prinsip undang-undang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Najwa Tahara binti Saleh, nombor metrik 070871 akan membentangkan tajuk Mahkamah Khas Raja-Raja. Seperti yang kita tahu, Mahkamah Khas Raja-Raja ditubuhkan dengan tujuan untuk membicarakan kesalahan yang dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong atau Sultan atau Raja atas sifat kepribadian, dan mahkamah ini mempunyai bidang kuasa yang sama seperti mahkamah awam yang lain. Segala keputusan adalah muktamad dan tidak boleh diubah mengikut mana-mana mahkamah. Prosiding di dalam mahkamah hendaklah diputuskan mengikut pendapat majoriti anggota dan keputusannya adalah muktamad. Bidang kuasa Mahkamah Khas Raja-Raja. Yang pertama, Mahkamah Khas Raja-Raja mempunyai bidang kuasa eksekutif untuk membicarakan A. Segala kesalahan yang dilakukan dalam persekutuan dan Yang di-Pertuan Agong dan Raja sesebuah negeri, dan B. Segala kes sivil atau terhadap Yang di-Pertuan Agong atau Raja sesebuah negeri. Yang kedua, Mahkamah Khas Raja-Raja mempunyai bidang kuasa yang sama dengan mahkamah-mahkamah rendah, mahkamah tinggi dan mahkamah persekutuan yang diperuntukkan dalam perlembagaan persekutuan atau mana-mana undang-undang persekutuan. Yang ketiga, keputusan Mahkamah Khas Raja-Raja adalah muktamad dan tidak boleh dicabar atau dipertikaikan dalam mana-mana mahkamah atas apa-apa alasan.
Seterusnya, prosedur perbicaraan di Mahkamah Khas Raja-Raja. Yang pertama, sebarang dakwaan terhadap Yang di-Pertuan Agong atau Raja-Raja atau dakwaan Yang di-Pertuan Agong atau Raja-Raja terhadap yang orang awam hendaklah mendapat kebenaran Peguam Negara. Yang kedua, Yang di-Pertuan Agong atau Raja-Raja perlu berhenti daripada menjalankan tugasnya ketika perbicaraan kes jenayah sedang berlangsung. Yang ketiga, jika Yang di-Pertuan Agong atau Raja-Raja dipenjarakan oleh Mahkamah Khas untuk 1 hari atau lebih, baginda mestilah turun daripada tahta negara atau negeri. Yang keempat, Yang di-Pertuan Agong atau Raja-Raja tidak boleh mengampuni diri sendiri. Pengampunan hanya boleh dilakukan oleh Majlis Raja-Raja dengan syarat pendapat Peguam Negara harus diambil kira. Raja boleh didakwa mengikut Tun Abdul Hamid. Perlembagaan Persekutuan tidak meletakkan sesiapa pun melebihi undang-undang negara, termasuk Raja-Raja Melayu. Perkara itu termaktub dalam perlembagaan yang dengan jelas menggariskan bahawa sesiapa sahaja di negara ini boleh didakwa jika melakukan kesalahan, termasuk Raja-Raja Melayu. Bekas Ketua Hakim Negara Tun Abdul Hamid Muhammad memaklumkan, meskipun pada awal kemerdekaan perlembagaan meletakkan Yang di-Pertuan Agong dan Raja boleh melangkaui undang-undang seperti konsep Raja Perlembagaan di England, namun selepas beberapa dekad, ia telah dipinda dengan Perkara 182 sekaligus melihat penubuhan sesebuah mahkamah khas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afina Aqilah binti Jamal Abdul Nasir. Nombor matrik saya 071326. Saya dari kos Bahasa dan Kesusasteraan Arab. Okey. Saya ingin menyerahkan tajuk Mahkamah Perusahaan. Apa itu Mahkamah Perusahaan? Mahkamah Perusahaan merupakan gabungan 3 komponen utama, iaitu pihak bekerja, pihak majikan atau pihak perubahan majikan serta pihak pemerintah, iaitu Kerajaan Persekutuan. Okey, hubungan 3 serangkai ini terus diamalkan sehingga terciptanya Akta Perusahaan 1967 yang menggantikan Industrial Code Ordinance 1948. Matlamat Mahkamah Perusahaan ini bertujuan untuk mewujudkan keharmonian di antara perusahaan di dalam negara ini. Antara salah satu contoh kes Mahkamah Perusahaan ialah majikan lambat membayar gaji pekerja, iaitu tidak mengikut ketetapan masa yang telah ditetapkan. Okay. So kat sini kita boleh tengok pihak pekerja boleh memfailkan kes tersebut di Mahkamah Perusahaan. Okey, Mahkamah Perusahaan ini juga dia untuk pihak pekerja yang gaji dia RM2,500 ke atas. Tempoh untuk kes Mahkamah Perusahaan mengambil masa dalam 3 hingga 6 bulan untuk menyelesaikan kes tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Alina binti Mak Daud daripada Diploma Bahasa dan Kesusasteraan Arab. Nombor matrik saya ialah 071442 dan saya akan menerangkan tentang Mahkamah bagi Kanak-Kanak. Mahkamah Kanak-Kanak ditubuhkan di bawah Akta Kanak-Kanak pada tahun 2001. Ia membicarakan individu yang berusia 10 hingga 18 tahun dan diberi kuasa membicarakan semua kesalahan kecuali yang membawa mati. Siapa yang dimaksudkan dengan kanak-kanak ni? Menurut Seksyen 2 Akta Kanak-Kanak 2001, kanak-kanak ialah seorang yang berumur 18 tahun ke bawah dan telah mencapai umur tanggungjawab jenayah di bawah Seksyen 82 kerana keseksaan, iaitu tidak ada satu perbuatan yang dilakukan oleh seorang kanak-kanak berumur 10 tahun ke bawah adalah suatu kesalahan jenayah. Dan Seksyen 83 kerana keseksaan, iaitu semua kes yang melibatkan kanak-kanak mesti dibicarakan di Mahkamah bagi Kanak-Kanak. Jika kanak-kanak dituduh bersama seorang yang berumur 18 tahun, perbicaraan tersebut perlu dijalankan di suatu mahkamah lain dan bukan Mahkamah bagi Kanak-Kanak. Perbicaraan dalam mahkamah ini diadakan secara tertutup dan orang awam tidak dibenarkan hadir. Dalam mahkamah ini, perkataan sabit atau hukuman tidak boleh digunakan dalam perbicaraan. Pesalah pula akan dihantar ke Pusat Pemulihan Akhlak sehingga berusia 21 tahun. Seterusnya adalah Mahkamah Jenayah Seksual Kanak-Kanak. Mahkamah Jenayah Seksual Kanak-Kanak ini adalah mahkamah pertama di Asia Tenggara yang bertempat di Istana Kehakiman Putrajaya. Mahkamah ini juga berbeza dengan mahkamah kanak-kanak yang sedia ada kerana kes-kes bagi pesalah kanak-kanak, isu penjagaan mereka didengar di Mahkamah Magistrate, manakala Mahkamah Jenayah Seksual Kanak-Kanak pula didengar di Mahkamah Session. Semua perbicaraan yang akan didengar melibatkan kes yang didaftar di sekitar Putrajaya, Kuala Lumpur dan Selangor dijangka dapat diselesaikan dalam tempoh setahun. Antara ahli-ahli keanggotaan mahkamah bagi kanak-kanak ialah seorang magistrate,
dan 2 orang penasihat yang mana salah satunya mestilah seorang wanita. Tugas penasihat adalah untuk memberitahu dan menasihati mahkamah mengenai hukuman atau perlakuan lain terhadap kanak-kanak yang dibawa ke hadapan mahkamah. Sekian, terima kasih. Terusnya adalah mahkamah tentera. Tentera pun ada mahkamah? Ya, benar. Mahkamah tentera diwujudkan untuk membicarakan kesalahan laku anggota tentera. Antara kesalahan tersebut ialah tidak mendengar arahan pihak atasan, tidak hadir bekerja dan salah guna kuasa. Mahkamah tentera ini terbahagi kepada 2. Yang pertama adalah Mahkamah Tinggi Tentera dan yang kedua Mahkamah Rendah Tentera. Mahkamah Tinggi Tentera membicarakan tentang kes salah laku anggota yang berpangkat staf sarjan dan ke atas yang diadili oleh yang dipertua berpangkat Lieutenant Colonel dan ke atas. Manakala Mahkamah Rendah Tentera membicarakan tentang kes anggota yang berpangkat staf sarjan ke bawah yang diadili oleh yang dipertua berpangkat Major. Hukuman yang boleh dikenakan ialah denda, amaran keras, penurunan pangkat, dibuang kerja dan juga penjara tidak melebihi 14 tahun. Antara contoh kes ialah seorang sarjan yang diberhentikan kerja kerana enggan mengambil vaksin COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz bin Muhammad Sabri. Nombor matrik 070053. Okey, saya akan menerangkan tentang Mahkamah Anak Negeri atau nama lainnya adalah Mahkamah Bumi Putera. Okey, mahkamah ini hanya beroperasi atau tertumpu di Sabah dan Sarawak dan ia ditubuhkan melalui Ordinan Mahkamah Bumi Putera Sabah pada tahun 1954 dan Mahkamah Bumi Putera Sarawak 1955. Dan fungsi utamanya adalah untuk menangani kes-kes yang melibatkan penduduk tempatan ataupun bumi putera di kedua negeri tersebut. Okey. Struktur bagi Mahkamah Bumi Putera di Sarawak adalah antaranya ialah Mahkamah Rayuan Bumi Putera, Mahkamah Bumi Putera Residen, Mahkamah Daerah Bumi Putera dan Mahkamah Pegawai atau Ketua Bumi Putera dan Mahkamah Ketua Kampung. Manakala Sabah pula Mahkamah Rayuan Bumi Putera, Mahkamah Pegawai Daerah, Mahkamah Bumi Putera. Dan bidang kuasanya adalah berperanan dalam membicarakan kesalahan yang melibatkan pelanggaran undang-undang atau adat di kalangan bumi putera. Contohnya termasuklah kes-kes berkaitan dengan perkahwinan, perkara seks, harta pusaka dan tanah yang melibatkan pihak-pihak bumi putera.